rasa cinta, dibelai manja dirimu sayang, disayang sayang oh semakin sayang. Macam mana awak relate tadi? Di dalam hati ada rasa cinta. Cinta kepada siapa? Kepada penonton-penonton kita yang setia menanti di depan kaca TV. Dan juga peranti-peranti anda. MHR bersiaran ke udara Selasa 10 Oktober 2023. Bersama saya Nas dan Sofia Nur Solihah. Irama dangdut dia berhantu, betul tak? Mula-mula dia nak cover like, Sofia nak cover begitu. Tapi bila irama tu datang, tiba-tiba dia Ewa begitu kan. Ya, irama dangdut di lama kelamaan kita macam malu tau. Kita mula bergerak, bila lama dengar kita dia bergerak sendiri. Macam mana tu? Itulah
dia mengancamnya irama dangdut dan Syikin Dangdut pula 16 tahun tak ada depan kaca TV. Kita bawakan untuk anda semua. Dan semoga anda keadaan yang baik saja, sihat walafiat, semangat pagi ini. Dan kita akan meninjau. Kalau anda meninjau di Kuala Lumpur, Petaling Jaya, memang pagi ini ada jerebu sedikit. Memang nampak. Dan kita nak ajak anda untuk kurangkan aktiviti di luar. Kita bawakan cuaca semasa terkini. Jadi nampaknya memang panas pukul 9 hingga 10 pagi di sini. Di seluruh semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak semuanya bagus, terang benderang. Tetapi kalau kita lihat bacaan APU kita, jerebu masih melanda seperti yang Sofia katakan. Betul, kita melihat di sini di bahagian Sabah dan Sarawak alhamdulillah masih okey, di bawah takat bacaan yang sihat ya. Tapi di semenanjung ni yang menunjukkan di beberapa kawasan, 4 kawasan di sini. Di Larkin Johor bacaannya 137, unhealthy, tidak sihat. Dan juga kita dekatkan sikit. Bukit Rambai Melaka menunjukkan 156 takat bacaannya tidak sihat. Siano Melaka. Dan juga orang ceras wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bacaan 169. Jadi sediakan pelitup muka sebelum anda keluar, terutamanya untuk anak-anak kecil ya. Dia bacaan terkini yang kita bawakan. Dan juga itu dia 3 tempat yang kita harus tumpukan perhatian di sini ya. Ya, itu memberikan kita sedikit peringatan. Kalau anda ingin tahu juga bagi ibu bapa ya, KKM pernah memberikan satu amaran di mana kalau kita menjangka lebih 200 ke atas, sekolah boleh mengambil keputusan untuk menutup sekolah dan sebagainya. Serta-merta ya. Serta-merta untuk keselamatan anak kita. Dia jangan buat main-mainlah. Sekarang ini musim sakit juga kan. Jadi kita nak memperincikan keselamatan untuk anak-anak kita. Dan kita sarankan kepada ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah, jikalau berlaku sesuatu insiden seperti itu, bacaan APU lebih 200 dan harus dihantar kembali ke rumah. Ibu dan bapa di luar sana setia pantau bacaan APU di luar sana. Dan baiklah, kita nak meninjau pula ini berita antarabangsa yang menggegar dunia. Kata setiap tahun kita mendengar penceritaan dan juga kisah-kisah yang cukup sedih di tanah Palestin. Konflik Palestin dan juga Israel masih berterusan. Istana Negara telah memberikan satu kenyataan juga ya Nas. Tepat sekali. Jadi dalam pada itu kita juga melihat Perdana Menteri kita yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di Turki setakat ini untuk berjumpa dengan Erdogan Recep Tayyip Erdogan, iaitu Perdana Menteri Turki untuk membicarakan tentang kepincangan yang sedang berlaku, peperangan Gaza Israel. Dan kita tak kata konflik lagi ya. Ini merupakan peperangan dalam skala yang begitu besar. 100,000 tentera Israel telah pun mengepung Gaza dan juga West Bank setakat ini. Dan kenyataan Istana Negara oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah kita ya di sini. Dan Kursus Besar Dunia wajib bertanggungjawab untuk hentikan pertempuran. Menurut kenyataan media dia, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda menzahirkan rasa duka cita akan konflik terkini di Palestin yang telah mengorbankan ratusan nyawa di kedua-dua belah pihak. Masyarakat antarabangsa, kuasa-kuasa besar dunia serta Pertubuhan Negara-Negara Islam atau OIC wajib berusaha menghentikan pertempuran serta-merta. Dan Seri Paduka Baginda juga bertitah Malaysia menyokong teguh bahawa rakyat Palestin perlu dikembalikan hak mutlak bebas daripada penduduk haram Israel serta menghentikan penindasan, sekatan serta pencerobohan ke atas Masjid Al-Aqsa. Dan juga disarankan masjid-masjid dan juga surau-surau seluruh Malaysia dan juga rakyat Malaysia yang beragama Islam untuk menyedekahkan doa selamat dan juga solat hajat spesifik untuk kesejahteraan penduduk-penduduk di Palestin. Semestinya kita melihat negara-negara Islam kita ialah berikat teguh kepada solidariti kita kerana apa yang kita dengarkan juga anak-anak kecil ya, kanak-kanak semua dan keluarga-keluarga yang terjejas. Mereka sekarang mendapatkan perlindungan di kawasan-kawasan sekolah dan sebagainya. Kita difahamkan juga sekolah ini juga tidak selamat. Ini kawasan yang selamat. Dan apa yang kita tahu juga berdasarkan apa yang dikongsikan di media sosial, Masjid Muhammad Al-Amin ini antara masjid yang telah pun mendapat janaan daripada orang Malaysia untuk dibina pada tahun 2013 turut musnah terkena dengan serangan bom daripada rejim Israel. Jadi ini adalah skala yang besar yang sangat menyayat hati, menyakitkan hati kita semua sebenarnya. Ya, dan di sini laporan terkini apa yang kita dapat daripada pukul 9 malam semalam ya, kira-kira 74,000 penduduk Palestin terpaksa berlindung di 64 buah sekolah di persekitaran Gaza. Tapi yang menyayat hati, rejim Israel tetap menyerang sekolah-sekolah dan juga masjid. Jadi tiada tempat yang selamat untuk mereka di Palestin ya.
Jadi kita terus mendoakan untuk solidariti orang Islam dan ada juga banyak pengisian yang kita akan bawakan hari ini tuan-tuan dan puan. Di antaranya kita akan melihat juga ini antara istiadat berkodin suku Seri Lemak Pahang di Negeri Sembilan. Kalau kita nak tahulah ini cara untuk kita selalu masuk ke suku tu, ada cara-cara dia. Itulah dia, adat pepatih kita Malaysia ni memang kaya dengan adat resam dan juga budaya daripada 13 negeri. Jadi kita tumpukan perhatian kepada Negeri Sembilan, adat pepatih istiadat berkodin untuk suku yang ingin masuk ke suku yang baru. Silakan. Sosio-budaya masyarakat Negeri Sembilan yang bertunjangkan adat pepatih mengangkat budaya dan gaya hidup yang unik meliputi aspek kehidupan seharian, ikatan kekeluargaan serta harta pusaka. Luak, suku dan perut menjadi komponen asas kepada pembentukan struktur masyarakatnya. Setiap komponen akan dipimpin oleh seorang ketua yang bergelar Buapak, Datuk Lembaga serta Datuk Undang. Mengikut tradisi adat pepatih juga, harta pusaka atau tanah adat hanya boleh diwarisi oleh kaum wanita dalam sesuatu suku. Bakal mewarisi tanah adat milik keluarganya, Nur Tiara Damia Muhammad Razali menghadapi kesukaran kerana belum diiktiraf sebagai sebahagian daripada suku di Negeri Sembilan. Meskipun bapanya, Muhammad Razali Abdul Latif, berasal dari suku Seri Lemak Pahang Luar Ulu Muar, namun ibunya, Saimah Sain, berasal dari negeri Perak. Menurut adat, seorang anak hanya boleh mewarisi suku daripada jurai atau nasab sebelah ibu, sekaligus menjadikan Damia tidak termaktub dalam lingkungan suku Seri Lemak Pahang. Oleh itu, istiadat Bokodin atau upacara masuk suku diadakan bagi menyempurnakan adat untuk menerima masuk gadis berusia 15 tahun ini ke dalam suku yang sama. Selaras dengan adat yang dijunjung, lokasi berlangsungnya istiadat Bokodin perlu dihiasi dengan pemasangan lelangit dan tabir di sekeliling ruang tamu. Malah, sebuah replika lancang yang syarat dengan hiasan bunga telur turut disediakan bagi menggambarkan asal-usul masyarakat dari suku Seri Lemak Pahang. Replika kapal ataupun lancang ini merupakan satu identiti bagi masyarakat Seri Lemak Pahang kerana pada zaman dahulu masyarakat suku ini datang ke Negeri Sembilan dengan menaiki kapal. Jadi hari ini, dalam majlis pada hari ini, replika ini digunakan sebagai simbolik lah bagi meraihkan kedatangan dan juga ketibaan penyandang adat pusaka. Yalah, zaman sekarang ni dah tak guna dah naik kapal kan, semua naik kereta ya. Jadi kita guna replika lagi senang. Istiadat Bokodin dimulakan dengan perarakan Datuk Baginda Maharaja Saleh Ahmad, iaitu Datuk Lembaga bagi suku Seri Lemak Pahang Luar Ulu Muar ke telapak atau rumah pusaka keluarga Damia. Perarakan berlangsung meriah dengan paluan kompang serta rombongan yang lengkap berpakaian tradisional masyarakat Negeri Sembilan. Sebaik saja Datuk Lembaga dan Buapak mengambil tempat di dalam rumah, mereka akan berbincang dan mencari persepakatan untuk membawa masuk ahli keluarga yang baru dalam lingkungan perut dan suku tersebut. Jadi Bokodin pada hari ini adalah merupakan Bokodin Aus Rumpun. Yang mana Bokodin Aus Rumpun ini adalah melibatkan pemberian harta pewarisan harta pusaka adat. Keluarga perempuan ini telah tidak mempunyai lagi pewaris, iaitu orang perempuan. Maka dia mencari anak angkat ataupun anak buah ataupun anak cucu untuk dikodinkan. Selepas mencapai persetujuan, Damia dan ibu angkatnya dibawa masuk dan diperkenalkan kepada Datuk Lembaga. Kakak sulung kepada bapa Damia ini diberi gelaran ibu angkat kerana dia yang bertanggungjawab untuk menyerahkan bahagian tanah adat adiknya yang sudah meninggal dunia kepada Damia. Kita nak kodim ni, anak buah kita ni yang baru ni akan dia beri tanah. Ya. Jadi setuju tak nak beri dekat anak kodim ni? Saya setuju. Setuju kan? Ya. Kita nak kalau ada setuju macam tu, boleh kita teruskan cara ni. Ini bukan cara, mana ada standard.
Istiadat Bokodin atau upacara masuk suku ini dimulakan dengan acara mencelup darah sebagai simbolik kepada ikatan kekeluargaan sedarah yang baharu. Acara ini menyaksikan Damia, ibu angkat, ibu soko dan buapa mencelup jari manis mereka ke dalam pewarna merah sebagai tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini disaksikan oleh 9 waris yang hadir. Saya Tok Paduka Maharaja Suhaili bin Haji Muhammad Dahlan ingin mengkhatimkan Cik Nur Tiara Damia binti Muhammad Ghazali masuk ke dalam suku Selamat Pahang Datuk Baginda Maharaja. Memang hajat tu daripada dulu macam itulah, menyampaikan hajat arwah mak saya. Memang daripada dia kecil, arwah mak saya dia berajak, dia ada pesan, dia kata besok kodin kan Damia ni, kata. Saya pun saudara-saudara mara sebelah perempuan tak ada. Jadi apa salahnya kita share kan tanah-tanah yang ada dengan, dan ni peringkat anak-anak buah, besok anak-anak kita, cucu-cucu kita akan jadi dapatlah. Sebagai tanda terima kasih, Damia menyerahkan senaskah Al-Quran, kain berwarna hitam dan putih serta sebilah pisau lipat kepada Datuk Lembaga. Dia turut menyerahkan sejumlah wang mahar atau mas manah kepada Datuk Lembaga, buapa dan ibu soko kerana sudi menerimanya masuk ke dalam suku. Sekeping sijil diberikan sebagai bukti bahawa dia sudah diterima masuk ke dalam suku Seri Lemak Pahang dan boleh digunakan dalam urusan penukaran hak milik tanah setelah dia berusia 16 tahun kelak. Mula-mula tak terfikir pun akan masuk sebab mak kita orang Perak kan. Ayah kita seorang je ni. Jadi rasa macam seronoklah dapat lalui benda-benda macam ni, dan saya berazamlah untuk kekalkan tradisi dan budaya adat suku Bokodin ni ke generasi ke generasi. Bagi suku Seri Lemak Pahang, mereka disyaratkan untuk mengorbankan seekor lembu sebagai jamuan kepada tetamu yang hadir. Bukan sekadar menerima ahli baru semata-mata, majlis seperti ini membawa maksud tersirat yang lebih besar. Secara tidak langsung, Istiadat Bokodin dapat mengumpulkan ahli keluarga dalam jumlah yang besar sekaligus merapatkan silaturahim serta mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Seorang jururawat berusia 31 tahun maut ditikam suaminya. Seorang remaja bawah umur dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kulim atas tuduhan membunuh abang kandungnya. Suspek kes bunuh dan mengerat mayat ibunya kepada 15 jebisan di Taman Kerian Parit Bunta dipercayai mempunyai masalah mental. Setiap tahun, kita dikejutkan dengan berita kematian yang menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Contohnya, kes cubaan seorang lelaki bertindak membunuh dirinya dengan cara yang mengerikan. Ada juga kes pembunuhan yang dilakukan oleh rakan karib. Malah lebih menyayat hati, terdapat kes isteri dibunuh oleh suaminya sendiri. Di sebalik kesemua kejadian seperti ini, kebanyakan suspek dikesan menghidapi masalah kesihatan mental. Menurut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, penyakit mental adalah antara 5 penyakit utama yang menyebabkan hilang keupayaan untuk bekerja di seluruh dunia. Secara umumnya, penyakit mental dibahagikan kepada 3 kumpulan utama iaitu neurosis, psikosis dan kecelaruan personaliti. Antara punca berlakunya penyakit mental ialah faktor genetik atau keturunan, gangguan bahan kimia dalam otak, jangkitan virus, sejarah hidup yang getir dan keadaan sosioekonomi yang rendah. Seringkali kita diberi kesedaran agar membantu antara satu sama lain, terutama dalam memberi sokongan mental. Tetapi, sejauh manakah kita dapat mengesan permulaan seseorang untuk mempunyai gangguan mental? Dan apakah tindakan yang boleh dilakukan untuk menyelamatkan mereka pada peringkat permulaan?
Setiap kali kita baca berita yang menyayat hati sebegini, kita melihat mereka yang mempunyai tekanan mental dan melakukan jenayah, kita kesian, kita rasa kesian kan. Tapi masih ada stigma di kalangan rakyat Malaysia. Kata mental ni tak cukup kuat lah, kata mengada-ngada lah. Dah lah, ambil wuduk, semayang, sudahlah. Tapi bila kita nampak kes-kes macam ni, kita tak boleh menidakkan lagi. Jadi untuk Hari Kesihatan Mental Sedunia, hari ini Oktober 10, kita ingin membawa topik ini dengan lebih menyeluruh, insyaAllah. Di bawah perkataan penyakit mental itu, banyak spektrum dia sebenarnya. Dan saya percaya ramai rakyat Malaysia ni tak ada diagnosis. Mungkin dia sedar dia ada simptom-simptom tertentu, tapi mungkin kita bertindak tak apa, tak nak tunjuk ke orang. Malu, stigma. Nanti orang ingat kita gila. Jadi kita nak buang stigma tersebut dan kita nak mengetahui apakah sebenarnya antara petanda-petanda awal supaya segala yang baru anda dengar tadi kes-kes jenayah tu dapat dielakkan, insya-Allah. Kita terus bersama dengan tetamu kita hari ini, Dr. Nur Faridah Masiran, pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Kampung Bandar PKD Kuala Langat. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam. Macam mana perasaan doktor bila doktor nampak sendiri berita-berita macam ni yang menggugat rakyat Malaysia? Dapat doktor? Kita rasa sedih sebab masih banyak lagi yang tak tampil ke hadapan untuk mendapatkan rawatan awal. Jika kita buat sesuatu dan kita boleh mencegah daripada implikasi yang tidak baik kan terjadi. Rawatan diri ataupun mendapatkan rawatan yang rawatan yang awal. Sewajarnya. Kita terus masuki topik lah. Mungkin kita menyentuh tentang petanda awal, tanda-tanda awal yang mungkin kita ni sedar tak sedar, kenapa saya rasa macam ni, kenapa aku cepat marah dan sebagainya. Mungkin ada perkara tertentu yang kita sebagai orang biasa ni kena cakna sedikit. Adakah terdapatnya simptom-simptom awal yang perlu kita tahu, doktor? Selalunya kalau terjadinya penyakit mental ni, pastinya dia akan ada petanda-petanda awal yang kita bimbang dia tidak dapat kenal pasti. Okey. Jadi selalunya kalau petanda-petanda atau gejala-gejala awal kan, selalunya kita akan dari segi cara dia berfikir. Okey, kita tengok emosi. Okey, kelakuan dan juga fizikal. Contohnya lah kalau kita bagi contoh anxiety atau kebimbangan, kerisauan yang keterlaluan kan. Dari segi cara dia berfikir tu dia mungkin banyak berfikir, okey. Dia tidak dapat fokus, okey, tumpuan dia terganggu dan dari segi emosi dia cemas, gelisah. Kemudian dari segi kelakuan dia macam tidak boleh duduk diam. Dan dari segi fizikal dia kadang-kadang dia akan kata macam rasa tercekik, susah nafas, berpeluh-peluh, menggigil, sejuk tangan kaki. Jadi dan kadang-kadang dia datang dengan simptom yang tidak spesifik. Kadang datang dengan sakit badan je. Okey, so masalahnya bila kita cerita tentang simptom-simptom macam ni, ada yang bisa tegal biasalah macam tu. Itu biasa, sebenarnya itu personality saya kan. Jadi bila kita nak tahu bahawa ia sudah menjadi sesuatu yang melampau, itu masalahnya. Bila kita sebut bila dah melampau tu dia sudah mengganggu kefungsian ataupun aktiviti seharian dia. Tetapi sebaik-baiknya kita tak nak dia sampai dapat penyakit mental. Okey, itu agak terlambat tapi bagus juga kalau dia tampil pada waktu tu. Kalau boleh kita nak dalam keadaan kesihatan mental yang terganggu tu. Contohnya dia ada anxiety, belum terjadinya anxiety disorder atau kecelaruan keresahan, dia datang pada waktu tu. Jadi kita boleh buat intervensi awal supaya dia tidak masuk kepada penyakit mental tu. Doktor, bila kita melihat titipan di media sosial yang menjadi viral dan sebagainya, ialah pembunuhan, domestic violence dan sebagainya. Bagi mereka yang kita lihat seperti orang biasa ni, dia boleh berfungsi dengan normal, mendirikan rumah tangga dan sebagainya. Tetapi bila terjadinya konflik, masalah dan sebagainya, mungkin kita melihat tiba-tiba menjurus kepada ke arah pembunuhan, mencederakan pasangan, anak-anak dan sebagainya. Sedangkan mereka ni memang berniat untuk menjadi seorang family man ataupun seorang yang berkeluarga dan sebagainya. Pendapat doktor, bagaimana seseorang itu boleh menjurus ke arah itu dan adakah terdapatnya peranan untuk kita di sekeliling ni untuk membantu dia ni mendapatkan rawatan, support system dan sebagainya. Okey. Kalau yang pentingnya kita kena kenal pastilah apa faktor-faktor yang membawa kepada masalah kesihatan mental ni. Okey. Kalau yang pertamanya faktor keturunan ataupun genetik. Jadi kalau dia ada mempunyai bapa, ibu, ayah, pakcik, makcik, datuk nenek yang mempunyai masalah kesihatan mental ataupun penyakit mental ni, jadi dia mempunyai risiko yang lebih tinggi. Kecenderungan dia. Atau yang kedua, dia mengalami masalah tekanan. Okey, contohnya tekanan di rumah, dia ada masalah perhubungan dengan pasangan, ibu bapa, ipar aduai mungkin, ataupun tekanan di tempat kerja.
hubungan dengan majikan, dengan kawan-kawan ataupun timbunan kerja yang melampau ataupun tekanan yang terjadi juga pada masa kini, iaitu tekanan masalah kewangan ataupun mengalami masalah penderaan seksual atau fizikal ataupun mungkin individu tersebut mempunyai pengalaman pahit yang lampau. Contohnya pernah menjadi mangsa buli di sekolah ataupun pernah mengalami gangguan seksual. Dan jika individu ni terlibat juga dengan pengambilan alkohol atau dadah, ia juga boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Tadi Sofia pun ada sebutkan pasal personality kan. Jadi kalau kadang-kadang ada individu ni mempunyai personality yang kadang-kadang ada mementingkan ketelitian, kekemasan yang berlebihan. Jadi bila benda tu tak capai dia punya KPI tu kan, dia punya moralan maka terjadilah stres dan tekanan tu. Jadi untuk mereka di luar sana, kalau ada soalan yang ingin diajukan kepada doktor, dipersilakan di atas pelantar-pelantar media sosial kita atau ingin telefon kita di 7726-1603, boleh juga bertanya kepada doktor. Dan di sini saya nak bertanya kepada mereka yang menghadapi tekanan tu tapi masih ada stigma. Saya tak nak nanti orang keliling saya, kawan-kawan saya, ahli keluarga saya kata saya ni tak kompeten, saya ni bukan ayah yang bagus ataupun ibu yang bagus, saya bukan anak yang bagus. Jadi itu orang kata sedikit sebanyak memberikan mereka suatu barrier untuk mendapat pertolongan. Pendapat doktor? Okay. Stigma ni adalah satu persepsi atau tanggapan negatif lah kan, yang bila wujudnya stigma ni, inilah yang menghalang untuk dia tampil ke hadapan dan mendapatkan rawatan awal. Jadi peranan kita lah kan sebagai orang sekeliling ni, kita kena bagi sokongan dan kita kena hentikan rantaian stigma tu, dan sesuailah dengan tema Hari Kebangsaan Mental Kebangsaan Kesihatan Mental Sedunia kita ni, kesihatan mental milik semua, hentikan stigma. Hentikan stigma. Saya suka perkataan itu sebab saya percaya macam dulu orang kata yang mereka mempunyai penyakit mental ni lelaki sahaja. Yang saya percaya bukan sahaja peratusan lelaki yang menghidapi ini tinggi, tetapi ada juga peratusan wanita yang mempunyai simptom-simptom penyakit mental. Apakah antara yang doktor dapat lihat berdasarkan pemantauan doktor sendiri dalam jurang beberapa tahun ini, adakah meningkatnya mereka yang didiagnosis dengan penyakit mental? Sebenarnya kita boleh nampak memang peningkatan statistik atau trend penyakit mental. Contohnya lah, kita ada National Health Mobility Survey ataupun tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti di kalangan remaja pada 5 tahun yang lepas, iaitu 2017. 1 dalam 5 remaja mengalami masalah kemurungan. 1 dalam 5? Jadi bila tinjauan yang terakhir, iaitu yang terbaru ni 2022, 1 dalam 4. Lepas tu ada lagi kenaikan kan. Jadi setiap 4 ada 1 mengalami masalah kemurungan. Dan dalam 1 dalam 8 remaja dia pernah ada suicidal thought, pernah ada keinginan, dia ada niat untuk bunuh diri. Dan 1 dalam 10 pernah membuat cubaan. Wow. Jadi ini yang kita betul-betul kena ambil cakna. Statistik ni apa kata kita ambil masa sedikit untuk kita proses. Sementara itu kita ada seorang pemanggil, Puan Norma Hassan, yang ingin bertanya kepada doktor kita pada pagi ini. Assalamualaikum Puan Norma. Assalamualaikum. Selamat pagi Puan Norma. Selamat pagi. Dipersilakan, jangan takut-takut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Puan, soalannya. Ya, Waalaikumsalam. Okey, saya ada satu soalan. Ya, baik-baik. Ya, saya ada satu soalan nak tanya doktor. Bagaimana kita nak mengatasi masalah anxiety ataupun masalah dari segi nak bercampur dengan orang lah. Kadang-kadang kita keluar berjiran. Kita bila kita diam, dia orang tanya sakit ke? Bila kita dalam keadaan okey, ceria, dia orang kata kita ni macam maksudnya macam ada yang tak kena. Jadi macam mana kita nak menghadapi masalah bila berhadapan dengan orang ramai? Baik. Okey, baik. Terima kasih Puan Norma. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi itu simptom yang saya kirakan macam manic depresif ya. Bila happy terlalu happy, bila murung terlalu murung, terutama di khayalan ramai. Okey, terima kasih Puan Norma. Soalan yang baik. Okey. Kadang-kadang kalau Puan Norma kata
berkaitan dengan macam mana kita nak hadapi jinjiran cakap macam tu. Kadang-kadang kita tak boleh nak kawal faktor persekitaran kita. Tapi yang kita boleh ubah adalah kita. Jadi dekat situlah di mana kita perlu ada self-care. Penjagaan diri kita. Saya selalu mengingatkan kepada pesakit saya, untuk self-care ini benda paling utama kita kena buat. Kita bagi kepada bio, psikososial dan spiritual. Bio tu, kalau dia sudah pun didiagnosa penyakit mental, ambil ubat supaya keseimbangan bahan kimia dalam otak kita tu dapat dicapai lah. Tapi selain tu, kita kena amalkan pemakanan sihat, amalkan riadah, sebab bila kita melakukan aktiviti fizikal sebegitu, banyak happy hormon akan keluar. Jangan ambil alkohol ataupun dadah. Tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu sangat penting. So bila kita tidur, ada satu hormon yang kita panggil melatonin akan keluar. Yang dirembeskan di pineal gland kita tu keluar, dia bagi kita kesan kita rasa relax, tenang, dia regulate balik tidur kita. Dan dari segi psikososial tu kita buat jalinan yang baik dengan sekeliling kita. Jalinkan hubungan yang baiklah dengan jiran, dengan kawan-kawan, ibu bapa. Dan jika kita ada masalah, kita luahkan kepada orang yang kita percaya. Pada yang percaya, kalau tidak, nanti bimbang pula, rasa itu tak selamat. Dan dapatkan bantuan jika diperlukan. Saya sukakan bila doktor sebut ialah faktor luaran, persekitaran, cara kita menjaga diri kita. Tetapi juga doktor yang pertama sekali menekankan kalau secara bionya mendapat diagnosis kena makan ubat. Saya berharap agar rakyat Malaysia pada hari ini sedar yang kalau kita makan ubat untuk penyakit mental ke untuk keadaan kita, itu tak bermakna satu perkara yang negatif. Padahal itu perkara yang bagus supaya kita menjaga diri kita, supaya kita boleh menjaga keluarga kita. Betul tak doktor? Dan saya rasa macam ini stigma yang perlu dibuang. Kau makan ubat je, awak tak betul. Gila, kita buang semua tu dan kita menjadi seseorang yang lebih supportif lah kiranya. Tapi saya ada satu soalan yang dikatakan mungkin kontroversi sikit ya. Jadi rawatan klinikal yang diberikan untuk pesakit ni hanya sekadar mengawal simptom. Jadi dia tak membantu menyelesaikan masalah mental itu sendiri. Adakah ini benar atau tidak? Okey. Rawatan untuk penyakit mental ni sebenarnya dia bukan macam Sofia sebut tadi, dia bukan ubatan sahaja sebenarnya. Dia boleh ubatan dan bukan ubatan. Jadi mana satu kita nak pilih, dia bergantung kepada keterukan. Jadi tujuan kalau betul dia contohnya macam anxiety kecelaruan kebimbangan tu kan, kalau tahap yang sedikit kita tak bagi ubat, kita buat psikoterapi saja. Okey, contohnya yang lain kalau dia ada major depressive disorder ataupun kecelaruan kemurungan, kita start ubat. Kalau macam dia peringkat yang severe atau teruk, kita start ubat. Tujuan kita bagi ubat ni supaya dapat mengawal simptom-simptom. So di samping untuk kualiti hidup yang lebih baiklah. Kalau dia tak boleh fokus, dia dapat fokus, lebih produktif. Baik. Alhamdulillah. Jadi kalau lebih produktif, itu semestinya suatu saranan untuk kita mendapatkan rawatan apabila kita sedar yang kita ada masalah mental di sini. Jadi doktor ada cerita tentang mindfulness atau kesedaran diri sendiri ya, untuk kita cuba proses apa yang berlaku dalam hidup kita. Sebab kalau kata ada masalah kewangan, dia tak akan hilang begitu saja. Kalau ada masalah keluarga, dia tak akan hilang begitu saja. Dia akan tetap ada di sana. Jadi mungkin pendapat doktor untuk kita mengatasi cabaran-cabaran hidup ini dan masih memelihara kesihatan mental kita. Okey. Untuk menjaga kesihatan mental kita ni untuk pada tahap yang optimum, kita memang kena kekalkanlah yang saya kata self-care, penjagaan kendiri itu kan. Okey, dan kita faktor risiko kalau ada tu kita tak boleh kawal. Kadang-kadang kita tak boleh nak fix, tak boleh nak solve atau selesaikan pun. Tapi bergantung bagaimana kita kendalikan, kita selesaikan. Jadi kita perlu ada problem solving yang baiklah, menyelesaikan masalah dengan baik. Macam di mana kita tahu yang okey, faktor ni tak ada apa yang saya boleh lakukan pada setakat ini. Jadi untuk kita overthinking pun tak ada gunanya. Jadi itu mungkin satu life skill yang kita kena belajar. Ya? Bila kita sebut tentang overthinking ni, saya macam sedikit, saya rasa siapa yang duduk bandar, yang bekerja dan sebagainya, semualah. Jangan terasa, risau. Betul lah, saya pun nak tahu juga. Kalau saya di bawah spektrum mana-mana, kita ingin tahu. Dan doktor, ada pertanyaan daripada penonton kita bertanyakan, sekiranya kita sedar seseorang ni tegur, tak boleh, dia cepat marah, melenting. Yalah, tak boleh menegur apa-apa saja. Adakah itu dalam spektrum sakit mental dan sebagainya, jenis yang
mudah marah. Adakah itu tak boleh terima hanya teguran? Adakah itu hanya ketegak? Besar kemungkinan sebab marah ataupun irritable, cepat tersinggung tu adalah salah satu simptom juga. Okey, sebab dia berkelakuan begitu sebab dia rasa macam ancaman. Defensif. Stres. Sebab kita stres, umpamalah contohnya kalau kita rasa kita terancam, of course kita akan, muka kita tak senyum-senyum kan. Okay, kita rasa macam kita nak defend kan. Jadi muka pun tegang. Jadi kita pun dalam keadaan yang macam marah kan. Ramai sebenarnya yang tak boleh terima teguran dan bukan itu saja cepat marah dan berlenting. Dan itu mungkin antara simptom yang perlu kita risau juga ya. Dan masa tak mencukupi, tapi memang topik ni saya sukalah. Betul, ramai yang kena catat. Betul, ramai yang kena catat, terutama penonton-penonton kita di luar sana. Kalau apa yang berlaku dalam kehidupan kita, kita kena sedar bahawa bukan salah anda. Bukan salah anda dan ada jalan penyelesaiannya. Cuma pada waktu tu kita tak nampak. Jadi kita reda dan kita tahu akan cara-cara untuk kita nampak simptom-simptom yang manifestasi dalam diri kita ya. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Farida Masiran, pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Kampung Bandar PKD Kuala Langat. Mungkin pesanan akhir untuk mereka yang ingin yang mungkin saya ada problem, saya tak tahu saya ada problem, apa yang perlu saya lakukan? Nak gimana ni? Okey. Jika tuan-tuan dan puan-puan mengalami dapatnya gejala-gejala yang seperti saya sebutkan tadi, sila tampil ke hadapan. Okey. Dan dapatkan bantuan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ke klinik kesihatan atau klinik swasta ataupun hospital kerajaan atau hospital swasta, atau jika anda masih belajar ataupun sedang bekerja, boleh berjumpa dengan kaunselor di mana anda bekerja atau belajar. Terima kasih doktor. Saya pasti ini memberikan satu membuka minda kita dan jangan risau kalau dapatkan bantuan dan sebagainya, tak bermaksud anda lemah. Sebenarnya anda kuat sebab berani. Betul. Apapun antara cara untuk menghidupkan minda kita happy balik semula adalah untuk mendengar lagu. Lagu yang kita tampilkan dah sama favorite Nas lah. Sabar semua. Kalau kita nak happy, kita nak rehatkan minda kita. Kalau rasa stres dengan tekanan mental, segmen seterusnya kita menarik irama dangdut bersama Chicken Dangdut. Jangan ke mana-mana. Oyang. MHI. Terima kasih doktor. Thank you. Thank you very much. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Kami ceria sekarang ni. Ceria. Dah kembali ceria sebab kita ada orang yang ceria bersama-sama kita. Betul, positif orangnya. Senyum dari pagi sampai sekarang. Kalau nak cari positivity di pagi hari bersama MHI, inilah dia tempat dia. Bersama dengan Chicken Dangdut. Wow, mesti peminat-peminat luar sana macam, wow, lamanya tak nampak. Kita asyik nampak di media sosial aja. Oops begitu. Jadi macam mana perasaannya kembali di Kaca TV selepas 16 tahun? Ya Allah, Dik tolonglah. Saya sebut. 16 tahun je. 16 tahun tak masuk TV. Macam mana? Nasib baik muat lagi sikit masuk. Macam dah penuh dah dalam badan. Alhamdulillah. Tapi manisnya masih maintain. Personalitinya masih tetap sama. Apa yang nampak di media sosial samalah juga apa yang kita nampak sekarang ni. Jadi apa yang saya suka sebenarnya bila Chicken masuk live stream, apa yang kita jumpa kat sini, apa yang kita jumpa kat live stream memang sama. Sama kan? Sangat real orang dia. Betul. Janganlah tapi jangan suruh orang balik pula jangan. Itu di situ je. Di sini tak. Ini kita nak cerita sikit tentang perjalanan seni lah. Kan macam mana sampai ke hari ini. Orang mungkin di TikTok ni kita melihat genre dangdut ni dah makin budak muda dah suka kembali. Betul. Lagu Chicken pun dah kembali sebagainya. Percaya tak? Alhamdulillah lah. Ni satu orang kata perkembangan yang sihat lah. Kan? Dah keluar dah BTT. Itu dia. Jangan tengok. Cerita kita. Dia macam ni sebab actually kita pun dalam nostalgia seni kan. Sebab macam Kak Chicken pun dah over 25 years kot, dah lebih 25 tahun dalam industri ni. Cuma dah 16 tahun ni memang menyepi lah sebab kita tak ada produk baru. Tapi masih mengikuti perkembangan lah. Daripada dandut naik sampai dandut tu turun, sampai dandut tu tiba-tiba datang balik sekarang zaman-zaman budak-budak TikTok ni kan. So alhamdulillah lah. Satu, kalau sebagai penyanyi dandut, akak rasa ini satu yang sangat positif dan mengembirakan. Kita kembali ke tahun 1998. Album
pertama Shikin Yang Dangdut. Yang kan. Jadi di sana tu pada tahun 1998 saya pun taklah remaja sangat kan. Dah tua juga. Okey, faham. Dan saya ingat pada masa tu sebenarnya irama dangdut semakin kurang popular 1998 tu. Betul. Jadi mungkin apa sebab dia? Sebenarnya irama dangdut ni dia sedang orang kata meletup tu dari tahun 95 96 tu. 95, 96, 97. 98 tu dia dah mula agak orang kata down sikit. Masa tu zaman Iwan Raja Dangdut. Betul. Gitu, kan? Iwan and Melina memang tonggak lah. Queen and King lah masa tu. Tapi ini akak Shikin rasa lah. Ni sebab ada sesetengah pihak yang mungkin kurang menghargai irama dangdut tu sendiri. Sebab mendiskriminasikan irama dangdut tu berasal daripada negara seberang. Bukan irama Malaysia kita. Jadi mungkin wujud stigma di sana. Ada. Memang sahih lah kaedahnya masa tu akak sedang buat album pertama, album kedua. So kita macam disekat untuk memasuki stesen-stesen radio. Ya ke? Pada tahun-tahun hujung tu lah. Stesen-stesen radio, TV dah mula sekat kan. Kalau dangdut je tak boleh. Ibaratnya macam satu orang kata apa ya? Satu cara untuk menjatuhkan irama tu. Okey, bagaimana industri memain peranan tu pun memberikan impak ya. Dan Kak Shikin sendiri melihat dangdut dulu dan kini. Kini dah makan meriah setiap lagu, semua lagu dangdut. Betul. Kalau kita tengok FYP, kita tengok orang splice video bersama-sama kan. Oi, mesti ada irama dangdutnya. Mesti ada. Okey, dia macam ni tahu. Dangdut tu sebab era dia tu di 90-an kan, pertengahan 90-an, hujung 90-an. Jadi bila sekarang punya dangdut tu dia tak sama. Dia tak sama kan, dia punya lagu, dia punya rentak dia lain sikit. Sebab yang sekarang ni dia dah diperbaharui lain lah. Jadi dia punya pure tu tak ada. Macam tahun 90-an dulu pencipta-pencipta kita pun yang berbeza. Pada Kak Shikin senang je. Kalau kita nak come back dengan dangdut yang lama, kita perlukan pencipta yang lama semula. Maka fahamlah Abang Iwan Syahman memang dia tidak akan buat lagi lagu dangdut untuk artis wanita. Betul. Jadi rasa Kak Shikin di situ je lah tahap orang kata boomnya dangdut tu. Sekarang dia maintain je. Even kita dah ada Baby Shima yang sebagai pelapis Anwar Gocha dan sebagainya. Tapi still dia tak boleh pergi cecah sampai waktu yang itu. Sebab waktu zaman kegemilangan tu lah. Tapi mungkin kerana peredaran masa sekarang ni genre muzik masa dulu tiada muzik yang dikatakan sebagai EDM muzik. Mana ada elektronik dulu. Sekarang mungkin sebab dah pelbagai dan juga ikut peredaran masa irama dangdut pun sekarang dah guna synthesizer. Kalau kita dengar pun macam teknologi semakin kembang maju. Mungkin itu menjadi faktor. Salah satulah dia berkaitan lah. Kalau yang dulu tu kita bukannya tak ada kecanggihan tu semua. Tapi dahulu kala punya recording tu kita more kata orang kata tak nak pakai this machine yang beria-ria sangat. Kita nakkan dia punya keaslian tu. Even kita menyanyi pun kita kena repeat balik chorus dia, bukan kita just tampal balik suara tu. Masa zaman saya dalam studio bersama dengan Abang Iwan, so kita tak boleh stop hanya satu verse, lepas tu kita nak top up lagi suara yang sama naik balik verse, tak boleh. So dia nakkan keaslian tu lah. Itulah beza dia Kak Shikin. Wow, dan bila kita dengar suara apa tu Kak Shikin, dia punya itu yang mahal tu bila kita dengar menyanyi dangdut. Sekali anak tekak dia bergoyang. Itulah kita tak nampak itu je. Kalau tidak pasti dia bergetar gedeg macam tu. Adakah itu memang itu memang ciri-ciri dia lah. Ciri-ciri seorang penyanyi dangdut. Itu bunga suara tu, lenggok cengkok dia tu. Sebab dangdut tu sebenarnya walaupun orang kata ala dangdut murahan ke irama ke, tapi senang, untuk nyanyinya tu bukan semua orang boleh lah. Betul. Setuju. Kak Shikin, saya nak tanya sebab akak dah sebut tadi ada yang memberi stigma. Lagu ni macam ni tapi diseling dengan tarian sebegitu dan sebegini. Dan itu yang macam orang bagi stigma. Ada yang tak suka dan sebagainya. Tapi ada juga yang menyokong. Bagaimana Kak Shikin memberikan satu pernyataan sendiri supaya kita boleh menerima dan melihat sisi lain daripada sudut seni dangdut ni? Ada jalan tengah di sana. Okey, dia macam inilah. Macam kalau rock kita ada headbanging. Kalau dangdut memang dia punya orang kata tarian dia tu orang kata gelik. Tapi sebenarnya kalau kita ni orang timur kan, kita ada pembawaan kita masing-masing lah. Kak Shikin tak sebut siapa-siapa artis, tapi kalau kita rasa kita nak dalam keadaan yang agak sopan, kita boleh je gelek dalam keadaan yang sopan. Tak semestinya gelek tu gelek yang out.
Yang terlalu menggairahkan. Betul, yang macam tak sesuai family nak tengok macam tu. Betul. Even Kak Shikin sendiri pun dulu masa free hair dan sebagainya, masa album tu, masa budak. Kak Shikin tak bergelek yang sebegitu sangat. Betul. Kita tengok daripada video dan sebagainya tak ada. Tak ada itu sangat. Yang kita suka tu. Jadi kita macam terpulang artis tu sendiri. Dia nak penampilan dia tu nampak cara macam tu atau dia nak gelek sekadar mengikut irama tu begitu. Alhamdulillah. Jadi kepada mereka di luar sana yang mungkin berimpian untuk menjadi artis dangdut, jangan khawatir. Anda ikut tata cara anda sendiri untuk mengagumkan irama dangdut. Tepuk dada, tanya selera, kita fikirkan impak jangka masa panjang lah. Betul. Untuk kejayaan masing-masing. Kita ucapkan terima kasih Kak Shikin. Terima kasih. Korang awesome sangat. Alhamdulillah. Awesome Kak Shikin. Dan sangat-sangat berterima kasih kerana Shikin Dangdut bersama kita di studio MHI pada pagi ini. Dia siap bawa anak-anak ni sekali. Walah, rajinnya. Okey. Terima kasih, kita berehat seketika di sini dan kita kembali dengan yang terkini dan insya-Allah tak adalah sensasi di MHI. Kita buat senaman sikit-sikit di sini. Tadi tak, Shikin Dangdut ada ajar kita satu step kan. Tapi nampaknya tulang-tulang saya tidak semudah yang disangka. Alamak, kerap. Itu perlukan sedikit latihan. Itu saja latihan. Tapi bersempena dengan apa yang kita bincangkan hari ini, Hari Kesihatan Mental Sedunia kan, kita sekarang nak diwawarkan antara semua. Apa khabar rakyat Malaysia? Sebagai tanda sokongan kepada kempen kesedaran kesihatan mental, jangan lupa bertanya khabar kepada insan yang tersayang. Tanya kami ucapkan kepada pemenang peraduan, apa khabar kempen kesedaran kesihatan mental yang dianjurkan oleh syarikat periklanan luaran yang terkenal Big Three. Untuk mengetahui siapakah pemenangnya, anda boleh saksikan gambar mereka yang dipaparkan pada papan iklan digital Big Three di sekeliling Lembah Kelang hingga 31 Oktober 2023. Buka Club Billboard. Itulah dia pemenang-pemenang dia terpampang di sana. Jadi kita lihat, alhamdulillah, tahniah kepada pemenang-pemenang dan kita akan mengundurkan diri pada pagi ini, tapi esok harinya suatu topik yang saya rasa sangat sesuai untuk dibawa. Sofia makan sayur tak? Saya makan sayur. Saya tak suka makan buah. Oh, betul Kelakar. Awak makan sayur tak? Saya satu keluarga, saya sarankan semua mesti makan sayur. Tapi adakah betul rakyat Malaysia ni tak suka makan sayur? Mana boleh. Kita kupaskan topik ini esok hari. Saya Nas Rahman. Lagu dah keluar dah. Saya Sofia Nosoliatun. Semoga anda jaga diri, makan sayur. Esok kita borak dan teruskan menonton Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berdangdut sekarang. Ya. Habis lagu.